Ya, soalan seterusnya 2016. Okey, kita baca. A ialah 25 darjah utara, 35 darjah timur. B 25 darjah utara, 40 darjah barat. C dan D ialah 4 titik yang terletak pada permukaan bumi. AD ialah diameter salian latitude sepunya 25 darjah utara. Dia dah pancing awal-awal. Bila dah pancing ini, dia akan bagi soalannya cari latitude atau longitude. Yang kedua, jarak terpendek. Normal. Kebiasaannya lah. Bergantunglah pada si penanya. Okey, kita jawab yang A. Cari longitude D. Dah cakap dah. So, lagi sekali saya ingatkan balik. Ini bukan untuk terus jawab tau. Saya ingatkan balik supaya awak boleh jawab nanti soalan lain. So, saya terangkan balik. Diameter selain latitude. Dia punya latitudenya apa? Sudutnya. Sudut sama. Nilainya maksudnya. Arahnya sama. Longitudenya, jumlah sudut jumlahnya si 180, arahnya beza. Jadi dalam kes ni A dia bagi 25 darjah utara, 35 darjah timur. So D confirm sudut sama, arah sama, makna benda yang sama lah. Jumlah sudut 180, maknanya 35. Dia mesti 180. So tolakkan lah. Jadi 145 dan timur arah beza barat. Soalannya longitude. So jawapannya longitude yang kau ambil. Nak tanya latitude, kau ambil 25. Ya. Kalau ditanya koordinat, kau ambil dua-dua. So kat sini jawapannya ialah 145 darjah barat. Okay? Boleh? Alright. Aku padam untuk seterusnya soalan B. BC terletak 3,300 Antartika di selatan A diukur sepanjang permukaan bumi. Hitung latitude C. Okey, kita dah tahu dah bila selatan ni maknanya atas bawah. Bila atas bawah jarak, lepas tu kau nak cari latitude. Ingat konsepnya, kita kena tahu dulu beza sudutnya dahulu. Okey, so macam mana? Okey, ada banyak cara sebenarnya. Yang nampak, dia boleh nampak tau. Terus 25 darjah utara, 35 darjah timur. Dia terus ke bawah C. Jadi jarak ini ialah 3,300. Okey, so aku nak cari C. Dan aku tahu C ni ialah dia mesti sama juga dengan longitudenya, mesti sama. Cuma ini je berbeza. Dia punya lah-nya yang beza. Sama ada masih lagi utara ataupun selatan. Bergantung pada beza sudut. Okey, jadi apa nak buat atas bawah? Macam baliklah, aku ingatkan balik. Kalau tak tahu, buatlah yang ini nak. Supaya kau nampak nak. Okey, dia bagi A ialah 25 darjah utara. So, ini A. Maksudnya C tu ialah dia ke bawah nak. Dia ke bawah daripada A pergi ke bawah. Sampai mana kita tak tahu nak. Cuma dia bagi tahu sudutnya, bukan sudut, jaraknya kat sini ialah 3,300. Aku bantai sini. Mungkin bawah sini boleh. Mungkin bawah sini boleh. Terpulang lah. Sebab tu kena main bantai je. Dah. Yang mana C tu nak? C tu ialah yang sini lah. Inilah C. Inilah C. Jadi sekarang aku nak tahu langit C. Aku nak tahu dulu beza sudut dia kat sini berapa. Aku nak tahu ni dulu. Daripada mana? Daripada formula jarak dia bagi. Sebab jarak AC atau CA sama je, ialah beza sudut. Okey, ni atas bawah nak kau cari. Apa yang beza atas bawah tu, iaitu latitude. Kalikan dengan 60. Nak, kenapa tak pakai cos nak? Sebab dia ialah bulatan agung di meridian, di longitude yang memang bulatannya paling besar. Takkan pada paling kecil. Itu ialah kalau berada di atas dan bawah. Nak cari kiri kanan.
Okey, jadi dalam kes ni jarak dia dah bagi berapa tadi? 3,300. Beza sudut la kali dengan 60 darjah. So, beza sudut la ialah 33 sifar bagi dengan 60. So, tekanlah kalkulatornya. 33 sifar bahagi dengan 60. Dapat jawapannya yes, 55. Engkau pun selamba tok je letak sini 55 darjah utara lah cikgu. Tak nak lah 55 darjah selatan lah cikgu. Selamba tok aja. Jangan. Itu ialah 55 ini ialah beza sudut latitude tu. Maksudnya apa? 55 ni lah yang semua ni. Daripada sini sampai ke sini, itu 55. Jadi kau nak baca C macam mana? Kan kita dah belajar nak baca C ialah daripada pusat bumi pergi ke istiwa, pergi ke mana, ke garisan C tersebut. Okay, jadi sudut yang dicangkumnya kat sini berapa? Okay, macam mana cikgu? Susah ni cikgu. Kau dah tahu dia bagi sini sampai sini 55. Sini sampai sini dia bagi. Jadi sudut ni dengan sudut ni sama. 25. 25 tu ada dalam 25. Jadi aku nak buang lah yang aku tak nak ni. Yang aku tak nak ialah 25. Aku nak buang. Baru aku tahu sini. Jadi jawapannya aku nak tolak lah. Sebab nak buang, aku nak tolak lah. Jadi jawapannya ialah 55 tolakkan dengan 25 darjah. So akan dapat 30 darjah. So lagi sekali, dia dah menyeberangi sifar ke belum? Dah, jadi maknanya beralih arah. So jawapannya 30 darjah selatan. Boleh. Okey. So seterusnya soalan C pula. Okey, soalan C. Hitung jarak terpendek dalam batu nikat AD diukur sepanjang permukaan bumi. Ingat dek, baca dulu. AD ni apa ceritanya tadi? Dia kata ialah diameter selarian latitude. Confirm lah. Kita dah belajar sebelum ni kan, sekiranya dia latitude, dia mesti lalu kutub. Jadi dalam kes ni kutub utara, kutub selatan, dia dah bagi kat sini, confirm lah kutub selatan. Okey, jadi A 25 darjah utara, 35 darjah timur. D ialah 25 darjah utara, 145 darjah barat. Jadi nak lalu ini atas bawah. Macam mana sebab tu perlunya lukisan untuk nampak gambarkan. Kalau siapa yang nampak, boleh. Siapa yang tak nampak, ya dah. Okey, aku tunjukkanlah dulu. Jadi ceritanya begini. Cikgu perlu lukis macam ni? Taklah, ini aku nak jelaskan kau. Kalau kau tak nak betul-betul tak ada, kau terus buat macam ni pun boleh. Dah. Aku tahu kat sini ialah 25. Dan aku tahu dekat sini pun 25. Jadi yang aku nak cari ialah yang mana sudut yang dicangkum. Alamak, aku tak buat. Ini ialah D, ini ialah A. Jadi sudut yang dicangkum oleh A dan D. Sudut cangkum kat sini. Macam mana nak cari sudut ni? Kau tahu jumlah sini sampai sini ialah 180. Dia dah ambil 25. Dia ambil 25. Tinggallah itu. Jadi operasi apa? So jawapannya 180 besarnya. Seratus 180 tolakkan dengan 25 tambah 25 dapat jawapan, kau kalikan dengan 60. Cikgu kenapa tak kali kos? Sebab dia lalu bulatan agung yang besar. Okey, dah. Jadi jawapannya macam mana? Tekanlah kalkulator.
25 aku kali 2 dapat jawapan. Aku biarkan. Aku akan ditolakkan dengan 180. Aku type 180. Tolakkan dengan answer. Answer tu ialah 50 tadi. Dapat jawapan. Aku kalikan dengan 60. Dah, jawapannya 7,800. So 1,130 kali 60 minit ialah jawapannya 7,800 batu nautika. Mana di sini 7,800 batu nautika. Okey. Pada video yang sebelum-sebelum ni pun aku dah terangkan kenapa tak lalu AD. Okey. Tapi aku suka terangkan kenapa tak lalu AD. Dek, sebenarnya macam aku dah terangkan sebelum ni, konsep nak cari jatuh pendek ialah sudut yang dicangkumnya mestilah kecil. Makin kecil, makinlah pendek. Cikgu tak faham, cikgu. Aku tanya kau. Yang A tadi naik atas ni ialah 130 kali 60. Betul. Yang A ke D kalau ada latitude ni sudutnya berapa? Berapa sudut ni? 180 nak. Tak besar ke nak 80 ni? 130 dah dapat 7,800. Apatah lagi 180, lagi banyak. Agak-agak lah. Tak dilawan tak cikgu. Ada kali kos cikgu. Kos. Kat sini berapa tadi kosnya? 25 25. Cikgu kos 25. Mana tahu kos 5 ni kali 8 ke? Kali 3 ke? Kali makin sikit je cikgu. Okey, aku beritahu lah Kos sifar 1. Kos 90 sifar. Jadi daripada sifar darjah ke 90 ni akan dapat jawapannya point. Sifar point berapa? Dah. Tu satu. Kalau katakan cikgu, kalau mana tahu tiba-tiba dia jadi 180 lebih dari 90, sifar kosnya akan jadi negatif. Lagi tak logik. Dah. Tapi tak payahlah sedalam tu kau fikir. Aku dah bagi punchline untuk tu je dulu ni, iaitu sudut yang dicangkum makin kecil lah jaraknya. Dia 180, agak-agak lah. Tapi dalam kes ni dia dah cakap dia adalah diameter selain latitude. Memang dah confirm lah akan lalu atas. Ni sebagai penerangan sahaja. Jangan kecam aku. Okay, C settle. Okay, seterusnya soalan D. Sebuah kapal terbang berlepas dari C dan terbang ke arah utara ke A dan kemudian terbang arah barat ke B. Jumlah masa yang diambil ialah keseluruhannya ialah 12 jam 24 minit. Ni dia pancing ni. Sebab kita tahu masa mesti semua dalam jam. Ini ada 25 minit. Pancing. Hati-hati. Kita kena tukarkan dulu kepada jam. Okey. D1, hitungkan jarak vertikal A dari A arah barat ke B. Maknanya dari A ke B lah ni. Mana tu A? 25 darjah utara, 35 darjah timur. Cikgu kena salin ke? Tak perlu. Aku nak bagi penerangan. Kalau kau tahu nampak, kau buat je terus. Benda ni ada kat sini. Kalau yang faham, yang tak faham macam mana? Sebab tu aku tolong bantu. Jadi ni, dia sama-sama dekat atas tau. Yang bezanya ialah longitude. Jadi nak cari kiri kanan. Betul? So bila nak cari kiri kanan, dia bukan melalui bulatan agung, dia bukan melalui meridian, dia bukan melalui longitude. Jadi dia mesti pakai cos. Sebab macam sebelum aku cakap, dia guna lollipop, gelung tu kan. Okay, dah. Jadi macam mana cikgu nak cari? Ada yang nampak beza je, tambah je lah. Okay, tak apa. Ada masa SPM tak pulang aku buat macam ni. Sebab tu penerangan tu penting untuk aku tunjukkan. Okay, kau letak sini sifar A, timur. Maknanya A kat sini, timur 35 darjah. B, barat. Kau letaklah B. Berapa? Sudutnya 40. Jadi nak cari jarak ya sudut yang dicangkum oleh A sampai ke B. Sudut dicangkum. Sebab tu dia kena tambah. Okay. Jadi jarak AB, beza sudut
Sudut siapa kat sini? Kau nak cari kiri kanan. Apa yang kiri kanan? Barat timur, apa yang barat timur? Longitude. Kali dengan kali dengan cos lah dia. Okay, so dalam kes ni bezanya macam mana? Kau dah tahu 40 campur 35 kali dengan 60 kali dengan cos. Cos ni kat sini ialah 25. Tekanlah kalkulator. 40 tambah 35 dapat jawapan. Kali dengan 60 kali dengan cos 25. Jedeng. So 4078.39. 4078.39 Batu Nautika. Selesai untuk jawab CD1. Okey. Baik, so sekarang kita jawab untuk soalan D2. Okey, purata laju dalam not keseluruhan penerbangan tu. Okey, cerita balik. Dia kata daripada C terbang ke A. Buatlah. C terbang ke A. Daripada terbang ke A, kemudian barat. Barat ke mana? Ke kiri kan? Okey, ke kiri. Zas. Barat. Dah. So, purata laju dia tak tahu. Dia suruh cari. Laju kita tak tahu. Masa dia bagi tahu 12 jam 24 minit. Jarak tak tahu. Tapi dalam kes ni dia nak suruh cari laju. Makna jarak bagi masa. So, aku yang tak ada ialah jarak. So, carilah jarak. Jarak si siapa? Jarak daripada A sampai ke B lah. Okey, jarak AC. Alamak, kena buat lagi. Nak tengok markah nak? Berapa nak? 2 markah nak. Maksudnya data tu kau dah buat sebelum ni. Okey, cari aja AC. Kat mana AC Ding. Di satu tak ada. Di C, AD bukan. Dekat B, jarak A. C terletak selatan B. C terletak di selatan A. Inilah dia. Sebab apa tadi jaraknya? Dia dah bagi 3,300. So 3,300. Lepas tu jarak AB. Alamak, jarak AB tak ada pula. Kena buat nak 2 markah nak. Yang mana? Allah punya kat sini. 4,78.39. Jadi jumlah inilah yang kena tambahkan. Jadi nak cari laju ialah jarak bagi masa. Jadi kat sini 33 sifar campur 4 sifar 78.39 bahagikan dengan 12 jam 24 minit. Nah, dekat sini minit kau kena tukarkan dulu kepada jam. Okey, tukarkanlah. Yes, macam nak tukar? Alah, senang no. 24 minit kan? Kalilah minit, 60 minit. Dah. Sudah 24 minit, tukarkan kepada jam jadi 1440 minit. Boleh fikir tak? Logik tak? Minit, sikit nak jam. 20 minit tu tak sampai 1 jam. Jamnya tak sampai 1. Maksudnya mesti ada sifar. Mesti ada sifar perpuluhan. Itu maksudnya. Jadi dalam kes ni 1400 logik ke? Ya taklah. Jadi 24 bagi dengan 60. Dapatlah sifar 4 jam. Memanglah tak sampai sejam. Kau tambahkan dengan yang dah ada jam, iaitu 12. 12.4. Okey, so aku tukar sini 12.4 jam. Tekanlah kalkulator balik. Cikgu kena type balik ke? Kena padam AC balik ke? Tak payahlah. Kau buatlah 3,300 tambah dengan 4,78.39. Okey. Dah dapat jawapan. Teruskanlah. Ataupun kalau tak nak 12.4 ni kau tulis balik. Kan? Kau tekan sama dengan
Okey, dapat ni kau bahagikanlah dengan 12.4. So dapat 595.03. 595.03. Ini ialah note. Cikgu kalau saya tak tulis note boleh tak? Boleh, sebab dia kata bagi note. Cikgu kalau saya buat kilometer per jam, langsung salah. Okey, so nasihat saya buatlah unit yang betul. Kalau nak betul-betul lah. Kalau tak nak, biarkan. So jawapannya ialah 495.03. Betul ke? Okey, betul. Dah, itu saja untuk tahun 2016. Okey.